untuk soalan mudah begini, okey, soalan mudah begini, kita boleh sahaja terus mengira. Okey, kita boleh sahaja terus mengira dengan menggunakan kalkulator, tak ada masalah. Okey. Alright. So cuba kamu ambil kalkulator kamu itu, tekan saja 6, guna lepas tu simbol tambah. Okey, buka kurungan ikut sama seperti dalam soalan tu. Okey, masukkan negatif, simbol tu negatif negatif 9, tutup balik kurungan, tekan sama dengan dapat berapa. Okey, ni guna kalkulator, cikgu nak tengok. Guna kalkulator. Negatif 3 katanya. Kata Haziq. Haziq hari ni tak ada, Haziq busuk semua tak ada Negatif 3. Negatif 3 katanya. Wangi je Okey. Alright, so betul lah So kita dapat negatif 3. Okey, cumanya kadang-kadang soalan kita kena tulis tunjuk. cikgu. Ya betul, kena tulis. Kadang-kadang soalan dia kena orang panggil apa? Dia kena tunjuk yang kerja. Okey. Dekat sini ada satu hukum yang kita perlu ikut. Bila ada jumpa kurungan, okey, bila jumpa kurungan, ada kurungan ni, operasinya adalah darab. Okey, operasinya adalah darab. Okey, operasinya adalah darab. Okey. Untuk kita mendarab, kita darabkan nombor. Okey, nombor dengan nombor. Okey. Huruf dengan huruf tak ada lagi sebab dalam algebra, maknanya simbol dengan simbol. Okey, simbol dengan simbol. Okey. Simbol dengan simbol. So kalau tengok kat sini, 6 kita salin balik saja. Okey, nampak di sini ada satu simbol yang positif, satu simbol negatif. Nampak? Okey, kita akan darab. Okey, simbol dia tak sama. Okey, apabila melibatkan darab simbol, okey, dan simbol dia tak sama, dia akan menjadi negatif. Okey, positif darabkan dengan negatif, simbol tak sama kan? Dia akan menjadi negatif. Okey, so negatif 9. Okey. So di sini kamu boleh gunakan konsep hutang dan bayar. Okey. Yang ketiga, yang ni group hari tu pun cikgu tak ajar lagi sebab hari tu kita belajar algebra champion secara visual. Yang ni kita dah masuk kepada mechanical, banyak kiraan sahaja. Okey. Step yang ketiga, okey, simbol darab dengan simbol dah. Step yang ketiga, positif kita boleh anggap sebagai kita ada duit, bayar dia lah. Okey, negatif ni yang kita hutang. Nak senang faham. Okey, berdasarkan ayat ini, okey, 6 ni positif ke negatif? Positif. Positif Kalau tak ada simbol kat depan dia ni, dia tak tulis macam ni kan, dia tak tulis positif, bermakna dia adalah positif. Okey, so kita ada RM6. Kita bayar RM6. Kita hutang berapa ringgit kat sini? Kita hutang orang RM9. Okey. Jadi kita bayar baru RM6, hutang orang RM9. Adakah hutang kita dah beres, dah selesai? Dok. Dok selesai lagi lah. Hutang lagi berapa tak bayar tu? RM3. Hutang RM3 lah. Kita nak faham mudah begitu. Okey. Alright, setiap nombor depan dia ada pendamping dia. Kan? Tahu pendamping yang duduk tenggek dengan dia tu? Bukan hantu. 6 ni kalau tak ada simbol depan dia, dia adalah positif. Okey. Kalau yang negatif 9, okey. So negatif 3 lah, okey. Alright, so kita tengok contoh yang kedua. Nampak dia masih lagi dalam kurungan. Okey, masih lagi dalam kurungan. Bermakna negatif 7 ni kita salin macam biasa. Yang ini nampak positif darabkan dengan positif. Nampak simbolnya? Simbolnya sama. Okey, simbolnya sama. So bila simbolnya sama, apa jadi kat situ? Simbol yang sama akan jadi positif. Senang sahaja. Kalau simbol dia sama, dia darab atau bahagi, akan menjadi positif juga. Jadi positif berapa? Salin je nombor 2 kat belakang tu. Okey, so kita dapat berapa kat situ? Kita hutang hutang RM7. Bayar baru RM2. Bermakna kita masih lagi tak selesai hutang orang lah. So kita hutang orang lagi RM5. Okey, macam tu sahaja. Alright, ini kalau soalan suruh tunjuk dan kerja lah. Kadang-kadang soalan tak suruh tunjuk, kamu tekan sajalah kalkulator.
Okey, sebab soalan-soalan macam ni soalan yang asas sahaja. Alright, cikgu nak pergi kepada kalau melibatkan operasi pula operasi. Okey. Melibatkan operasi darab pun sama juga. Okey, tadi kan operasi tambah tolak kan? Ni melibatkan operasi darab. Okey, apabila dia operasi darab sama macam tadi juga yang cikgu bagi tahu, nombor okey, kita darabkan dengan nombor. Okey, simbol kita darabkan dengan simbol. Okey, so dekat sini nampak 5. Kita darab sahaja dengan nombor dia, iaitu nombor 6. Okey, 5 darab 6, 30. Okey, simbol untuk 5 ni simbolnya apa? Positif. Positif. Yang ini negatif. Simbolnya sama tak? Simbolnya tak sama. Okey, satu positif, satu negatif tak sama. Maknanya kita akan dapat negatif. Ni kita ulang kaji saja. Ulang kaji. Okey, kita tengok soalan kalau bahagi pula. Begitu juga kalau bahagi. Okey, nombor dibahagikan dengan nombor. Simbol bahagikan dengan simbol. Okey, 28 kita bahagikan dengan 7. Okey. 28 bahagian 7 kamu dapat 4. Okey, simbolnya negatif 1. Sini simbolnya positif. Okey, so 1 negatif, 1 positif. Simbolnya tak sama. So bila simbol tak sama, dia jadi apa kat situ? Negatif. Okey, ni ulang kaji saja Okey, dah habis ulang kaji ni, cikgu nak bagi kuis lah. Macam biasalah kan. Kita nak test dulu memori awak-awak semua ni. Okey. Get ready. Okey. Okey, antara berikut yang manakah bukan merupakan integer? A, B, C, D. Okey, kamu terus jawab dekat chat tu Sebab chat tu cikgu akan terus baca saja. Kat chat je ke? Chat. A, B, C, D. Okey. A, B, C, D. Okey, Alisha dah jawab. Okey. Sorfina dah jawab. Okey, antara berikut yang manakah merupakan integer? Okey, kita tengok dulu. Okey, dekat sini kita nampak. Okey. Okey, siapa yang cikgu kata semak semula tu, cuba semak semula. Luqman tak boleh ABCD tak boleh. Okey, very good. Okey, siapa yang cikgu tag tu good tu maksudnya dia betul lah tu. Okey, Aini ni mana? Oh, Aini tu Okey, semak. Okey, kalau cikgu kata semak tu maksudnya kena semak semula. Okey, Sorfina Sorfina ni milik lama ni. Okey. Jawab dekat chat. Oh, Najmi tak boleh ni. Boleh kan Najmi kan? Jawab dekat chat tak apa. Jawab. Sekejap ada yang jawab dekat, bukan jawab kat WhatsApp Sekejap, ada yang jawab kat WhatsApp Jawab di chat Zoom. Okey, cikgu. Okey. Jangan tak payah guna WhatsApp. Cikgu boleh baca. Tak apa. Dia kali pertama tak apa. Okey, kita ni ada daripada Terengganu kan. Ada daripada Kedah pun ada. Jadi kita campur-campur. Daripada Selangor pun ada. Okey. So macam-macam lorat kita boleh belajar dalam grup kita ni Okey. So kalau kita tengok kat sini, syarat untuk dia menjadi integer dia mestilah nombor bulat. Okey. Mestilah nombor bulat. Okey. Antara berikut tu, yang manakah nombor bulat? Kalau kita tengok situ. Okey, A tu nombor apa sebenarnya? Perpuluhan. Dia nombor perpuluhan. Bermakna dia bukan integer. Okey, jadi siapa yang jawab A dah kira salah lah. Okey, ada yang jawab A kan? Tak tahu siapa kan? Okey, jap cikgu tengok. Ada A ada kan. Dia ada dia ada macam tu kan. Okey. Alright, B negatif 4. Okey, adakah 4 ni nombor bulat? Ya. 4 ni nombor bulat. Okey, bermakna jawapan kita B lah. Tahniah kepada yang betul. Nampak ni ulang kaji ni. Okey, yang apa nama, yang lama-lama ni kan. Yang lama-lama pada terkeliru. Okey, kalau kita jawab C tu 4/5. 4/5 tu nombor apa?
Nombor pecahan. Pecahan. Jadi dia bukan integer. Integer ni kan tadi kan Aina dah bagi tahu kita. Dia adalah nombor bulat yang ada simbol positif dan simbol negatif sahaja. Okay, jadi D pun dah salah kan? Sebab D bukannya nombor D bukannya nombor pecahan. D bukannya D adalah nombor pecahan, bukannya integer. Salah. Jangan tersyasyul. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Tak apa, ni kita ulang dulu buat revision sikit. Bermakna integer ni hanyalah melibatkan nombor bulat yang ada simbol tambah atau tolak sahaja. Okey? Tak apa, salah tu tak kisah. Okey, susun integer berikut tertinggal T kat situ. Mengikut tertib menaik. Tu katanya. Okey, tertib menaik. Okey, tertib menaik bermaksud daripada besar daripada menaik maksudnya daripada kecil ke besar lah. Okey. Dah. Dah hantar. Aina nombor 1 yang hantar. Akil dah jawab. Akil dah hantar dah Akil. Luqman dah hantar. Okey, very good. Lo dah hantar. Betul. Nur Muhammad betul. Lah, dahsyat ni. Husna Humairah betul. Alisha betul. Sorfina semak jawapan anda. Biasa. Aduh. Nurin Adilia. Panjang. Nurin pula. Maaf. Biasalah. Kalau pelajar-pelajar baru ni cikgu lama belum kenal lagi. Nanti lama-lama cikgu ingat. Okey. Amboi Arisa, banyaknya jawapan dia. Dia buah jawapan dia. Punya banyak. Okey. Very good. Okey. Kalau soalan tu suruh tertib menaik, maknanya kita kena daripada negatif paling Kecil. negatif paling kecil. Habis kalau negatif paling kecil kat situ, siapa yang paling kecil? Negatif. Negatif 10. Negatif 10. Okey, 10. Jadi makna jawapan kita hanya A ataupun D kan? D. Sebab C dengan B ni dah salah. Okey. Kemudian kalau selepas negatif 10, kita akan jumpa 9 dulu ke kita jumpa negatif 5 dulu? Negatif 5. Kita akan jumpa negatif 5 dulu. Apa maksudnya kat situ? Okey, maksudnya kalau kita lukis garis nombor tu. Okey, kejap cikgu patah ke sini kejap. Kalau kita lukis garis nombor, saja cikgu buat soalan tu supaya menjerat kamu kan. Kalau kita lukis garis nombor, kalau sini negatif 10, okey, maknanya kita akan jumpa sini negatif 5. Nampak tak? Nombor negatif 10 paling kecil. Okey, lepas tu barulah kita akan ke nombor bulat lah. Ke nombor positif. Okey. Alright. So kita tengok soalan seterusnya. Salina naik lift. Salina naik lift di tingkat 8. Lift itu kemudian naik 10 tingkat. Sebelum ia turun 7 tingkat. Sekarang dia berada di tingkat berapa? Cikgu tak nampak. Cikgu kenapa nampak Tak macam ni? nampak pun. Salah. Infinity. Harap maafkan daku. Okey, sekarang dah nampak Masalah teknikal. Masalah teknikal gitu. Banyak sangat skrin kat depan ni, itu yang salah tu. Okey. Sekarang. Silakan. Tak nampak. Okey. Ni soalan dia cikgu stopkan dia punya tu jap. Masukin lift di tingkat 8. Dia masuk lift, dia naik tingkat 8. Sampai tingkat 8, dia naik lagi ke tingkat lagi 10 tingkat. Lepas tu dia turun 7 tingkat. Jadi sekarang ni soalan dia berada dekat tingkat berapa? Tahu. Jawapan. Dah bagi jawapan tu. Alisha dah bagi, Husna. Okey, dah bagi Muhammad siapa ni? Muhammad apa? Muhammad Haziq panjang kan. Dapat baca pendek je. Alisha, Lo semua dah bagi. Okey, cantik. Okey, semua dah. Okey, maknanya kamu dah mula faham kan? Dah mula faham tu. Okey, so jawapan kita B lah. Betul jawapan kita. Okey, cantik. Tahniah. Alright. Amboi, banyaknya dia punya B kan. Okey. Alright, so kita ini apakah jawapan kita? Hutang 9 bayar 5. Tanta. Okey. Okey, Sorfina, tahniah. Alisha, okey, good. Luqman. Okey, Luqman, Nurina ada 2 tu. Husna, Amna, okey, good Amna.
Okey, Zuhdi okey, betul. Zuhdi internet dah okey balik Kesian dia kan. Ada dua kan, Nurina Syahirah kan. Okey, dua-dua panggil Nurina. Okey, so betul-betul jawapan kita ya, negatif 4 senang je kan. Okey terutama yang baru lah, terutama yang baru sebab cikgu takut nanti tak boleh ikut bila cikgu nak ajar pecahan. Okey, so 8. Okey, ada tolak, lepas tu ada kurungan, negatif 4. Okey, berapakah jawapannya? Okey, wah Nurina laju jawab ni. Oh, Nurina, ada dua. Mana Nurina Syahira, satu lagi Nurina Adila Adila ke? Adilia. Adilia, minta maaf. Okey. Aina. Okey, Aina okey lah. Akil. Akil, semak balik jawapan anda. Okey. Itu jawapan tadi Okey, kejap. Okey. Lo, semak balik jawapan. Okay, Lo, please check your answer. Luqman, okay. Husna, okay. Haziq, check your answer please. Check back your answer, Haziq. Okay. Tengok bila ada kurungan tu, selesaikan yang dalam bracket dulu. Okay, Amna, check dulu yang dalam bracket. Okay, check dulu yang dalam bracket. Okay. Siapa ni? Ni Haziq kan? Okay, Haziq, okay, selamat. Okay. Amna, bila ada bracket, ada kurungan, kita kena selesaikan itu dulu. Okey. Alisha, okey. Okey. Alright, so kita ada satu yang dekat situ yang ni, okey. Pelajar baru kan? Okey. Alright, so cikgu explain sedikit Cikgu explain, saya terangkan sikit yang ni. Okey. Soalan dia kejap sini Okey. So bila kita ada kurungan. Kejap. Kena patah skrin dulu. Okey. So dia ada dekat situ, soalan dia adalah mana tadi soalan dia? Kejap okey. Nampak tak ini ada kurungan? Okey, kita ada 8 tolak, lepas tu dalam dia ada negatif 4 kan? Macam tu kan? Bila ada kurungan, kita kena selesaikan yang ada kurungan dulu. Ikut kuda baca tol. So bermakna kita salin balik dulu 8. Kemudian yang ini kita darabkan dulu. Simbol dengan simbol. Nampak sama kan simbol dia? Okay, bila simbol dia sama akan menghasilkan positif. So buat turun 4. Okey, so nampak tak sekarang kita ada RM8 campur dengan RM4, kita akan dapat 12. Ingat kalau ada kurungan, keluarkan dulu daripada kurungan tersebut. Okey. Alright, soalan seterusnya. Ting. Okey, soalan seterusnya. Cepat. Pantas. Okey, kita meraihkan karakter yang baru supayanya dia tak tertinggal kapal kejap lagi. Okey, bagi yang dah tahu tu kira ulang kaji. Ulang kaji pun ada yang salah juga cikgu tengok tu. Okey. Kira molek-molek. Okey. Okey, kuis ni sebenarnya boleh je bagi kamu buat macam kuis tu sebenarnya. Boleh je. Tapi untuk peringkat awal ni sajalah cikgu raikan dulu, okey. Alright. Okey, kita tengok jawapan rakan-rakan kita dekat sini. Okey, majoriti boleh jawab dengan baik. Okey. Negatif 8 betul cantik ni. Ni tak payah nak explain dah cantik dah, betul dah. Okey, negatif 8 Okey, alright. Okey, ya, majoriti semua jawab A. Panjang yang A pun ada kan. Okey, ni betul jawab A Alright, so soalan seterusnya. Darab. Okey, darab nombor, darabkan nombor, simbol darabkan dengan simbol. Okey, ingat simbol tak sama menghasilkan negatif. Itu je. Senang saja. Okey, ini dah low dah. Oh, laju low Okey, Nurina Adilia. Nampak? Dah betul sikit nama tu. Okey, betul. Alisha. Okey, betul. Nurina Syahira. Oh, Nurina Syahira dengan Nurina Adilia ni jawab selepas-lepas je kan? Duduk sekali ke? Cik. Aina Safia. Okey, Aina Safia. Husna Humaira. Okey. Sorfina. Okey. Amna dengan Nur. Okey, ni dua-dua pelajar baru dua-dua pelajar baru ni. Okey.
Okey, Amna dengan Nur Najmi Nur Najmi. Okey, cikgu tengok jawapan lain dulu. Okey, yang lain yang lain okey, comel lote. Okey, ada 2 yang sangkut. Okey, cikgu terulang sikit Okey, soalan dia adalah okey 7 okey darabkan dengan negatif 3 Okey, kamu tengok dekat cikgu punya ni skrin jap Okey, dekat OneNote. Okey, nampak di sini ada melibatkan simbol operasi darab di sini. Okey, so nombor kita darabkan dengan nombor. Okey, 7 darab dengan 3 dapat 21. Okey, dan 7 ini simbolnya positif dan ini simbolnya dan ini simbolnya negatif. Jadi bila simbol didarabkan dengan simbol, ini positif darabkan dengan negatif, simbol tak sama menghasilkan negatif. Sebab tu jawapan dia negatif 21. Okey, bukan jawapan dia bukan 4 Sebab apa? Sini bukan operasi tambah Sini adalah simbolnya darab. So kena darab lah. Okey, alright. So soalan kuis seterusnya. Okey. Okey, yang ini. Okey. Alright, cikgu semak dulu jawapan-jawapan yang diberikan. Apakah jawapan-jawapan anda semua? Okey. Okey, Nurin dah bagi. Okey. Okey, cikgu pun keliru kan. Sekejap bagi nombor, sekejap bagi ABC. Okey, cantik. Okey, cantik-cantik. Akil dah. Okey, Akil. Yang ni cantik Akil yang ni. Akil dah dapat faham dah. Okey. Nurina. Okey, cantik. Muhammad okey. Luqman okey. Lo okey. Aini okey. Nurin okey. Aina okey. Silap. Apa yang silap tu? Okey, check betul-betul. Okey, yang ni semua okey lah. Okey. So negatif kita darab saja dengan negatif akan menghasilkan positif. Maknanya jawapan kita sama ada C ataupun D. 4 darab 3 12. So jawapan kita D lah. Okey. Alright, soalan terakhir sebelum kita masuk pecahan. Tak ada. Adalah soalan cikgu bagi tu. Apa pula tak ada soalan? Bukannya Ambo tanya demo. Ambo suruh demo jawab soalan. Aduh, sabar je Aziz ni. Okey, 28 dibahagikan dengan negatif 4. Ni macam mana cikgu tak belajar lagi? Okey. Nombor bahagikan dengan nombor, simbol dibahagikan dengan simbol. Okey? Nombor dibahagikan dengan nombor, simbol dibahagikan dengan simbol. Okey, so nombor dekat situ nombornya 24. Jadi bahagilah 24 bahagi dengan 4 dulu. Dapat berapa? 6. Dapat 6. Okey. Alright 24 bagi dengan tu dapat 6. Kejap cikgu tulis kat sini. Okey, sebab tu cikgu buat ulang kaji sikit. Okey. Tapi jangan risau, nanti kamu tengok balik dekat YouTube cikgu dah upload dah benda tu. Okey, so ini soalan dia Okey, cikgu buka dekat cikgu punya ni kejap. Alright. Okey. Sama sahaja. Okey, bahagi dengan darab konsepnya sama sahaja. Nombor kita bahagikan dengan nombor, ni nombornya. 24 kita bahagilah dengan 4. So 24 bahagi dengan 4 dapat 6, dah kira dah kan? Okey. Kemudian ini positif. 24 ini simbolnya positif. Negatif 4 ni pendampingnya negatif. So maknanya simbol dia sama tak ni? Negatif. Simbol dia tak sama kan? Satu positif, satu negatif. Maknanya jawapan kita akan jadi negatif. Senang je. Okey. Tapi untuk peringkat awal, jika kamu tak boleh kan, kau keliru, okey, kamu boleh semak jawapan kamu tu dengan menggunakan kalkulator kamu. Okey, masukkan sahaja 24. Cikgu, boleh ke kami guna kalkulator? Ya, memang boleh lah. Kalau tak, cikgu tak ajarlah guna kalkulator. Okey. Bahagi, buka kurungan, masukkan tolak 4 ini, tekan dia sama dengan. Okey. Nampak dia akan bagi jawapan, nampak negatif 6. Maknanya jawapan kita negatif 6. Tapi kita kena ada jalan kerja juga. Okey. Biasanya cikgu-cikgu kita nak tengok jalan kerja. Okey. Alright. So kita masuk topik kita hari ni iaitu pecahan. Okey. Sebelum kita berhenti sekejap. Okey. So kelas kita ni akan berhenti 10 minit kejap lagi. Okey. Kelas cikgu akan lajak kepada 1 jam 45 minit. Okey. Sebelum ni kita kan 1 jam setengah kan. Cikgu akan lajak 1 jam 45 minit ke 2 jam lah. Okay, kita akan berhenti untuk solat isyak. Lepas tu kita sambung balik. Bagi yang bukan beragama Islam, kita berehatlah kejap kan. Minum-minum air ke kan. Jangan kau tidur pula kan. Okay. Alright, so kita buka kita punya nota kita. Kamu pergi kepada topik pecahan
Ni aritmetik semua ni cikgu tak sentuh. Ini semua sama sahaja. Okey, dan kamu jangan risau kan. Topik-topik ni kan nanti cikgu kamu pun akan sentuh kat sekolah kan. Jangan risau. Kita pergi. Ini dia. Okey, cikgu nak masuk hari ni adalah pecahan. Okey, pecahan positif dan juga pecahan negatif. Okey, adakah pecahan ini nombor integer? Tak. Dia bukan keluarga integer. Okey, pecahan dia bukan keluarga integer tetapi dia ada pecahan positif dan juga dia ada pecahan negatif. Okey, tapi dia bukan integer. Okey, ingat integer hanya nombor bulat sahaja. Okey, tapi cara layan dia sama. Okey, cara layan dia sama. Okey, so apa kita nak buat hari ni? Okey, kita nak tengok pecahan ini dekat mana kedudukannya. Okey, kedudukannya pada garis nombor dulu. Okey, pada garis nombor. Kalau nombor bulat senanglah nak susun. Sekarang nombor pecahan. Okey, macam mana kita nak susun dia? Okey. Paling senang, kita kalau ikutkan buku kita akan samakan penyebutnya kan? Cara yang paling senang sebab bila kita samakan penyebut nanti pada jawapan akhir kita kena isi yang asal. Okey, pecahan yang asal. Ni pecahan bentuk-bentuk pecahan yang asal lah. Ni nampak ni. Ni pecahan yang asal dia bagi. Yang bawah ni, okey, yang warna pink cikgu tanda ni, ini semua dah ditukar. Nampak pecahan dia semua dah sama. Penyebut dia semua dah sama. Baru kita susun dekat kita punya garis nombor ni. Okey. Tapi kalau nak senang, okey, kalau nak senang kita boleh tukarkan pecahan kita ni ke dalam bentuk perpuluhan. Lagi senang. Okey, macam mana tu? Senang sajalah. Kau ambil kalkulator kau. Okey, sekarang cuba kamu tekan 3/4. Okey. Okey, so dekat kalkulator kamu tu ada ni. Ada button ni, nampak ni. Button apa panggil ni? Ni. Okey, button pecahan ni kan. Pecahan ni tekan di situ 3/4. Okey, dia akan pop up macam ni kan. Okey, macam tu kan. Okey, tekan saja sama dengan. Okey, dia bagi jawapan dalam pecahan juga kan. Okey, kamu tekan yang bawah tu. Nampak dia akan bagi jawapan dalam perpuluhan. Okey, kalau kat kalkulator lama ni, okey, bila kamu dah dapat jawapan, kamu tekan dekat mana ya? Kejap 3/4. Kenapa tak nyala pula kalkulator ni? 3/4. Okey. Dia bagi dalam pecahan kan? Okey, tekan dekat bahagian pecahan tu juga ni dekat bahagian atas ni kan? Okey. Sekejap tak nampak. Okey, gelap sikit tak nampak. Okey. So kamu tekan kat atas tu 3/4, kamu tekan dia akan bagi dalam bentuk perpuluhan. Okey, perpuluhan dia adalah 0.75 kan? Mana kita tahu yang ini. Okey, yang ini adalah 0.75. Okey. Maksud 7/8 kita dapat berapa? Okey, kamu ambil saja. Semak 7/8. Okey. Tukar dapat 0.875. Okey. Tapi dia negatif. Negatif 0.875. Okey, kamu tukar pula yang 1/4 ni. Okey, 1/2 ni kita dah tahu. Negatif 0.5. Okey. 1/4. Okey, 1/4. Okey, 1/4. Okey. So kita akan dapat 1.25. Okey, 1.25. Dah dapat dah nombor-nombor ni, kita susun dia. Baru kita susun dia. Okey, baru kita susun dia. Okey. So ada dua kaedah lah kat situ. Okey. Mana-mana satu pun kamu boleh guna. Okey, nak samakan pecahan bawah pun boleh. Nak tukar kepada bentuk perpuluhan pun boleh. Okey. So kalau kita tengok kat situ, nombor kita ni, okey, dekat garis nombor ni bermula kosong kan tengah-tengah ni. Ni tengah-tengah ni. Nombor yang positif kita akan susun dekat positif, yang negatif kita akan susun dekat bahagian negatif. Okey, so kita punya nombor perpuluhan yang positif ada dua sahaja, iaitu 1.25. Okey, kita ada 1.25 yang kita buat tadi tu, tukar. Satu lagi adalah 0.75. Nampak tak? Di antara 0.75 dengan 1.25, siapa lagi besar?
1.25. 1.25. Okey, bermakna kita akan letak dulu 0.7 0.75 dulu. Okey, so 0.75 adalah tadi pecahan asal dia adalah 3/4 kan. So kita masukkan dekat kita punya garis nombor tu, masukkan 3/4 dulu. Nampak, kita jumpa 3/4 dulu. Lepas tu barulah kita masukkan 1/25. 1/25 ni adalah 1/4 ni kan. Ni adalah 1/4 masuk sebelah sinilah. Okey. Nampak tak kita masuk pecahan yang asal. Okey, bukannya pecahan yang telah disamakan penyebut. Okey. Kemudian kita tengok belah negatif pula. Okey, belah negatif kita ada dua nombor, iaitu negatif 0.875. Satu lagi adalah negatif 0.5. Okey. So kalau daripada sifar, kita jumpa siapa dulu? Kita jumpa 0.5 dulu ke 0.875? Kita jumpa siapa dulu? 5.5. Kita jumpa 0.5 dulu. Bermakna kita kena letakkan dulu 0.5 tapi dalam bentuk pecahan asal lah, negatif 1/2. Okey, lepas tu barulah kita letakkan yang hujung, iaitu 7/8 ni lah, sebab dia 0.875. Ni dia punya pecahan. Okey, boleh itu kalau kita nak letak dalam bentuk perpuluhan. Okey, kalau kamu nak letak dalam bentuk pecahan, samakan dulu penyebut dia. Okey, samakan dulu penyebut dia. Okey, kalau kita nak samakan penyebut dia, tengok nombor yang paling besar. Okey, dalam contoh satu ni cikgu akan tunjuk menggunakan kaedah samakan penyebut. Okey, kita tengok soalan nombor 1 Okey, soalan nombor 1 ni penyebut mana yang paling besar? 10. Soalan nombor 1. Bukan soalan nombor 2, soalan nombor 1. 6. 6 yang paling besar adalah 6. Okey. Soalan yang paling soalan pula. Penyebut yang paling besar adalah 6. Kita samakan semua menggunakan sifir yang menghasilkan 6. So 3 ni kita akan darabkan dengan 2. 2. Atas darab 2. Semua kita buat macam tu. Ni 2 darab berapa dapat 6? 2 darab 3. Ini kalau kita nak samakan penyebutnya. Darabkan. Okey, so bila kamu dah darab, kamu akan dapat jawapan dia kan. Kamu letaklah kat bawah dia. So sini dapat 1 darab 2, so 2/6. Baru kita boleh susunlah 1 darab 3, 3/6. Ini negatif 5/6, tak payah usik lah. Yang ini dapat negatif 1, 4/6. Macam tu. Okey, sekarang kita tahulah nombor yang paling kecil sekali siapa kat sini? Negatif 1/4/6. Okey, comel. Betul dah. Hak tu paling kecil sekali. Okey. Dia akan berada yang paling kiri sekali. Okey, so kita dapat dua nombor ini. Okey, iaitu 5/6 ini. Negatif 5/6 dengan negatif 1/4/6 ni. Kita akan letak di sebelah negatif. Maknanya ni sifar kat sini kan. Maknanya dua nombor dekat sini. Yang positif kita akan letak sebelah sini. Okey, ni yang negatif. Tapi kan kita nak letak kat mana? Soalan cikgu pada kamu semua. Kita nak letak kat mana ni? Negatif 5/6 ni nak letak kat mana? Negatif 2/3 tu nak letak kat mana? Mari kita tahu dia kat mana. Ujung sekali belah kiri. Ujung sekali belah kiri. Okey, katakanlah Najmi kata dekat sini. Ujung sekali dekat sini. Betul kat sini kah? Apa sebab kita kena letak dia kat situ? Kenapa kita kena letak dia kat situ? Okey. Alright. Sebab dia nombor paling kecil. Tapi betul kat tu rumah dia? Mungkin dia duduk kat sini. Kan? Tak mungkinlah dia duduk kat sini kan? Sebab dia lepas pada 1 kan? Jadi kita nak tahu dia mana rumah dia mana 1 kan? Rumah dia pada garis nombor ni mana 1. Okey, sama. Okey. Kita rasa mungkin kat ujung sekali kot, agaknya kat sini agaknya ni. Okey. Ataupun kat biru ni kot. Kan? Ataupun dekat kuning ni kot. Semua boleh kan? Ataupun dekat merah ni kot. Mana 1 kan? Okey, senang sahaja. Daripada sifar ni, kita tengok nak pergi ke rumah yang ada nombor ni. Satu rumah ada nombor iaitu negatif 1 kan? Ada berapa kotak ni? 1,
2, 3, 4, 5, 6. 6. Jadi satu kotak tu berapa pecahan dia? 6. 6. No. Satu kotak dia dah betul dah 6 tu, tapi dia bukan 6. Okey, satu kotak ni akan mewakili 1/6. Ini akan jadi 2/6. Okey, ni akan jadi 2/3 pula. Minta maaf, 2/6. Okey, menentukan dia adalah kita tengok longkang dia tu ni cikgu panggil longkang dia ni kan. Bahagian-bahagian dalam garis nombor ni. So ni akan jadi 3/6. Macam mana cikgu dapat tahu 6? Nampak longkang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Bermakna 1 ni 1/6. Kalau ini untuk kes yang pecahan ni 4/6. Ini 5/6. Ini berapa? 6/6. So 6/6 sama dengan 1. Cumanya nombor-nombor ini nombor-nombor ini dia duduk di rumah negatif ke rumah positif? Negatif. Dia di rumah negatif. Maknanya dia kena dapatlah pangkat dia. Ting 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 ting. Kan? Maknanya sini adalah negatif 1/6. Okey, negatif 1 2/6. Negatif 1 3/6. Negatif 1 4/6. Bermakna negatif 1 4/6 betul lah cakap Najmi tu yang hujung sekali. Okey. Berdasarkan kiraan kita betul jawapannya. Okey. Cantik. Okey. So kita tahulah maknanya dekat sini yang hujung sekali jawapan dia adalah negatif 1/6. Tetapi kita tak boleh tulis negatif 1/6. Apakah pecahan asal dia kat situ? Sebelum yang negatif 1 4/6 ni kita dah tukar pecahan dia. Pecahan asal dia berapa? Negatif 1 2/3. Iya, benar. Negatif 1 2/3. Ini adalah pecahan yang asal dia. Maknanya kita kena tulis pecahan yang asal. Habis tu cikgu, yang cikgu tulis banyak-banyak ni buat apa? Kita nak mengesahkan kedudukan pecahan tu. Sebab pecahan tu dia bukan dalam penyebut yang sama kan. Jadi kita samakan penyebut, kita nak tahu kedudukan dia kat mana. Okey, sekarang kita nak masukkan nombor yang kedua iaitu 5/6. 5/6 senanglah. Sini 5/6 kan. Sini yang nombor 2. So yang lain tu kita dah boleh padamlah. Ni kan. Ni tak perlu masuk pun tak apa. Kalau dah nak masuk sangat, masuk je lah. Okey, jadi nombor negatif dah tak ada. Okey, ni dah tak ada. Ni dah tak ada habis. Sebab inilah jawapan kita kan. Dia akan masuk pecahan yang asal. Nampak ni pecahan asal kita kan. Ni negatif 1 2/3. Nampak ni yang asal. Okey, masukkan yang asal. Okey, yang ini kita ambil kuning katakan 5/6. 5/6. Okey. Kemudian okey, nak masuk yang positif pula kan. Okey, yang positif macam mana yang positif? Siapa masuk dulu? Kita kena tengok situlah kan. Kita ada 2/6 dengan 3/6 betul. Manakala sebelah sini kalau kita masuk sini 1/6 lah. Kemudian kita akan jumpa 2/6. So 2/6 siapa punya? 1/3. So masukkan dekat situ 1/3. Masukkan dekat situ nilainya 1/3. Okey. Ni 1/6 tak perlulah. Okey, dan satu lagi adalah 3/6. 3/6 sama dengan 1/2. So kita masukkanlah nilainya 1/2. Okey. Okey, so kita ada 1/3, 1/2. Itulah cara dia untuk kita menyusun nombor pecahan. Dia sedikit berbezalah dengan nombor bulat. Okey. Tapi konsep nak susun nombor bulat pun sama je macam pecahan ini. Cuma pecahan ni kita kena kira dululah. Bagi samakan dia punya penyebut dia. Okey. Boleh Boleh. Okey, cantik. Okey, yang jawab dekat chat pun tak apa, tak ada masalah. Okey. Alright, kita ada soalan yang kedua ini. Okey, sama juga. Apakah nombor pecahan yang paling besar, penyebut yang paling besar kat situ? 10.
10. Okey. 10. Okey, so kita tengok dekat sini, maknanya kita cuba carikan semua ni pecahan yang penyebutnya 10. So semua darab dengan ni darab 5 lah. Ni kamu kena tahu sifir sikit lah. Okey. So ni darab 2. Ini pun darab 2. Okey. Boleh Najmi okey boleh Najmi? Boleh. Okey, cantik. Itu yang kita mau, okey? Jangan segan silu jangan segan dan silu. Tak apa, kita ada ramai-ramai ni, tak ada masalah, okey? Alright, so kita samakan dulu penyebutnya, okey? Soalan cikgu pada kamu, okey? Ini kamu kena type okey, satu rumah ni berapa nilai pecahan dia? Satu rumah ni kan. Ni yang cikgu tanda merah-merah ni. Wah, lajulah Alisha. Power. Okey, kita tunggu jawapan lain kawan-kawan lain dulu Okey, cikgu tunggu dulu jawapan rakan-rakan yang lain. Okey, cikgu nak tahu satu rumah untuk nombor tu berapa? Okey, Zudi dah bagi. Cantik. Okey, terbaik. Okey. Terbaik. Okey. Okey Nurin. Okey, Nurin Syahirah. Lepas ni cikgu ingat lah. Okey. Bukan apa cikgu suruh check personal ni sebab cikgu senang nak tengok nama kan. Okey. Terbaik. Okey, Zudi dah. Ni siapa ni? Ni Nur Muhammad N kan? Tak ingat siapa ni. Okey. Alright, so siapa lagi kat situ? Kita ada Husna Husna. Okey. Okey, cantik. Baru senang sikit cikgu nak nampak. Okey, dah tahu dah. Okey, terbaik. Okey, Husna dah. Okey, bagi kawan-kawan yang lain macam mana? Macam mana? Lo belum. Akil belum. Amna belum. Ini rakan-rakan baru ni kan? Okey, rakan-rakan baru ni. Okey. Cuba dulu tak apa. Cikgu tengok dulu tak apa. Okey. Sorfina. Sorfina pun tak ada ni kan? Mana Sorfina ni? Okey. Kalau internet slow. Kenapa slow ni si Aini ni? Bersabar ya. Bersabar ya. Siapa internet slow ni bertabahlah. Okey. Alright. So, seperti yang kita sedia maklum semua, okey, kita samakan dulu dia punya penyebut. Okey. Sebab tu cikgu ulang kaji sikit tadi. Okey. Haziq siap bagi jawapan lagi kan? Haziq kata nombor yang paling besar. Orang kata yang ni dulu kan, tapi tak apalah, dia dah jawab ini, kita naikkan dulu. Okey. So bila kamu dah tukarkan nombor ini, kamu akan dapat semua orang akan dapat jawapan yang sama sepatutnya. So ini kita akan dapat kalau cikgu susun balik dekat sini. Okey, negatif 5/10. Kemudian 1, 2/10. Okey, 7/10. 3/2, 6/10. Ni kalau kita dah susun balik lah nombor ni, kita susun balik. Okey, kita jadikan penyebut dia sama. Okey. Jadi kita tengok kita ada 2 yang negatif.
Okey, ni 1 negatif 5 per 10, 7 per 10. Bermakna cari dulu rumah kosong. Ni kosong, ting 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 ting. Dua nombor ni confirm duduk sebelah sini. Okey. Dua nombor ni akan duduk sebelah kanan. Okey, dua-dua tu yang positif. Cumanya macam tadilah, okey, ramai dah jawab kat situ. Okey, kita kena cari dulu untuk satu lompatan rumah ni berapa. Okey, jadi memandangkan sini ada nombor 1. Okey, daripada sifar ni kita kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kebetulan dia sama 10. Maka kita tahulah satu, manakah pecahan kita ni 10, satu rumah 1 per 10 lah. Sini 1 per 10. Jadi kalau negatif 5 per 10 maknanya dia dekat sebelah sini lah. Negatif 1 per 10. 2, 3, 4, 5 dekat sini. Tapi ingat, kita tak boleh masuk negatif 5 per 10. Masuk nilai yang asal dia. So negatif 5 per 10 ni nilai asal dia adalah negatif 1 per 2. Masukkan macam tu kat buku kamu tu. Siapa yang belum ada buku kan dah print kan. Nanti dapat buku baru, tampal je kat situ terus. Okay. Alright. Mana lagi kita belum masuk? Okay, 1 per 10 ni tak perlu ada pun tak apa. Okay. Nak ada pun tak kisah. Okay. Kemudian 1 per 5. Okey, 1 per 5 ni adalah 1 2 per 10. Lepas 1, okey, 1 per 10. Mana sinilah 1 2 per 10. Maknanya dia 1 per 5. Dekat sini. Okey, sebenarnya samalah dia 1 2 per 10 tapi bila pecahan kita kecilkan, dah siap kat situ. Ni rumah dia kat sini. Ini rumah dia. Ini rumah kawan ni. Okey, 6 per 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6 agak sini. Okey, daripada sini kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, sini 6 per 10 adalah 3 per 5. Masukkan saja macam tu. Okey, kemudian mana lagi? Ni dah. 1, 2 per 10 dah. 7 per 10. 7 per 10 kat sebelah sini lah. Okey, maknanya kita kira 1, 2, 3, 4, telah tertinggal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana kat sini? Negatif 7 per 10. Okey. Tapi kita tak nak, kebetulan kat sini nombor asal dia memang negatif 7 per 10. So letak je lah kat sini. Okey. Letak je kat sini. Okey. Ni negatif 7 per 10. Okey, boleh ikut boleh ikut? Boleh. Alright, so kita sambung Okey, untuk menyusun nombor tertib menaik, mestilah kalau menaik apa kita kena buat? Kalau mana Daripada kecil. Kan naik slow-slow lah kan. Slow-slow. Maknanya bila naik slow-slow maknanya kita akan mulakan dengan nombor yang kecil. Kepada besar. Begitu juga kalau menurun. Kalau menurun terbaliklah. Daripada besar ke kecil. Okey. Okey, kecil. Okey, ke besar ke kecil. Alright. Nampak? Tapi ni dalam bentuk pecahan. Macam mana kita nak tahu 9 per 16 tu, 7 per 8 tu siapa lagi besar, siapa lagi kecil kan? Macam mana? Apa kita boleh buat dekat sini? Samakan penyebut. Serupa je macam yang tadi. Awak boleh samakan penyebut dulu. Kalau awak nak samakan penyebut. Okey? So kita tengok kalau awak nak samakan penyebut, cari dulu nombor penyebut yang paling besar sekali. 16. 16. Jadi tugas kita tengok penyebut-penyebut yang lain. Berapa darab dengan dia tu dapat jadi 16. So kalau kita tengok sini 8. 8 Darab 2. 8 mesti darab 2. Okey. Ini 4 darab berapa ni? 4. 4 darab 4 lah. Okey. 2 darab 8. Bagus CV Aina ni. Okey, so 8 darab 2. So maknanya kita darabkan semua. Dah nampak dah nama dia. Dia macam adik-beradik ni kan. Nurina, Syahira, Khaira,
Syafira. Oh, punya panjang. Nurina, Adelia, Khairin ke? Arisha. Uish, panjang namanya Cikgu ni. tunggu jap saya bermasuk. Boleh masuk. Pintu tak kunci, masuk. Pintu tak kunci, masuk. Kamu masuk keluar pun cikgu tak nampak. Gurau. Jangan serius. Gurau tak boleh. Gurau tak boleh. Cikgu, Ya. saya ingat siapa gelak tadi. Adalah kan. Cikgu ada satu robot kat sini, dia tukang gelak. Okey. Robot cikgu ni boleh gelak macam tu. Boleh gelak. Macam tu boleh. Boleh. Ini yang digelak tu. Boleh apa lagi ya? Boleh bunyi gagak pun boleh. Macam mana cikgu? Ada lah rahsia lah boleh koyak. Rahsia apa? Apa tak boleh kecek lah. Cikgu kan 3 laptop. Cikgu ada satu laptop, dua apa panggil ni? Dua monitor kan. Okey. Dia apa? Nama nanti konser lah. Korang satu pun cukup. Okey. Alright. So kita balik pada soalan kita ni. Okey, kita samakan penyebut lah. Okey. So bila kamu samakan penyebut darab macam biasalah. Okey, kamu akan dapat jawapan. Ingat, bila nak susun nanti nombor yang asal, bukannya nombor yang dah telah disamakan penyebutnya. Okey. Alright, ni kita samakan dulu. Okey, masing-masing samakan dulu penyebutnya. So sini kita akan dapat negatif 9/16 lah sebab dia yang paling besar kan. Okey. Penyebut dia paling besar. So ini kita dapat 7 darab 2 14 per dengan 8 darab 2 16. Okey. Bila lepas sembahyang ni rasa segar sikit kan. Itu strateginya. Segar pun. Siapa tak segar tu dia kurang khusyuk sembahyang tadi. Khusyuk lebih sikit. Okey. So 3 darab 4 12. So 4 darab 4 16. Okey, 2 darab 8/16. Yang hujung ni 10/16. 10/16. Okey, ada satu tu ada negatif ni ada negatif kat sini. Okey. Jadi kelas kita habis pukul apa? Habis pukul 12. Betul. Okey, kita lajak sikitlah kelas kita. Okey. Habis pukul 10 ke. Main position. Okey, so kita tengok kat sini. So ni akan jadi negatif. Okey. Alright kan? Okey, sebab apa? Sebelum ni cikgu tengok ada yang bila habis kelas dia dah tertidur kan? Kelas kan dah malam. Dia tak sembahyang isyak lagi, dia dah tidur. Korok dia tidur. Dia bangun-bangun besok dah subuh. Jadi dia belajar bagus dah. Tapi solat tak lengkap. Jadi cikgu tak nak. Jadi cikgu ambil keputusan untuk tambah masa waktu belajar kita. Tak apa. Okay, tapi kita ada break untuk kita solat dulu. Kan. Alright, so kita nak susun ni daripada kecil. So dalam nombor sekarang ni, nombor yang paling kecil nombor berapa? Negatif 10/16. Okey. Anda setuju dengan jawapan Aina negatif 10/16? InsyaAllah setuju kot. Salah. Negatif Salah. 16. Negatif 12/16. Ya, ingat untuk nombor negatif lagi besar nombor tu dia lagi kecil sebenarnya. So kalau kita tengok sini kita akan jumpa dulu negatif 12. Okey. Izinkan cikgu jawab menggunakan garis nombor nak bagi kawan-kawan nampak. Okey, so kita akan nampak sini negatif 12/16 kat sini. Tapi kamu jangan jawab guna garis nombor lah. Kamu tulis je lah jawapan dia kan. Okey, yang kedua terkecil siapa? Negatif 10/16. Baru kita jumpa negatif 10. Nampak? Lepas tu kita akan jumpa negatif 9. 9/6. Kemudian kita akan jumpa jauh sikit kan. Sebab dia terus nombor 8 kan. 8 mungkin kat sini lah. 8/16. Kemudian kita jumpa 14/16. Nampak tak? So nampak daripada kecil, nampak ni makin ke kanan makin besar nilainya. Okey. Nampak kita susun ni maksudnya tertib menaik. Tetapi ingat jangan negatif 12/16 ni bukan jawapan kita.
ambil nombor yang asal. Okey, nombor yang asal untuk negatif 12 ni adalah, okey, terpadam dulu. Nombor yang asal yang ini, nampak? Ni nombor asal untuk negatif 12. Jadi negatif 3/4. So kamu tulis je kat jawapan kamu tu negatif 3/4. Macam tu lah. Lepas tu koma. Masukkan yang kedua pula, iaitu negatif 10, iaitu negatif 5/8. Ni masukkan yang ni pula. Dia macam tu. Okey, sama dengan kawan ni. Okey, kemudian berapa pula? 9. 9. Sebabkan dia memang dah 9/16, so sama je lah. Okey, so kita masukkan yang ketiga, iaitu negatif 9/16. Okey, boleh ikut kalau yang tak boleh ikut tu type je itu. Cikgu, tak boleh, tak faham. Terus. Jangan disimpan-simpan di dalam perasaan hatimu okey. Kelas kita ni kelas live. Cikgu tengah bercakap tengah secara live kan. Jadi kamu boleh terus tanya. Kalau tengok video nanti kamu dah tak boleh tanya cikgu. Kalau kamu tengok video, cikgu tengah mengajar kau tengok video. Kau tak faham pun kau cakap cikgu kan dengar pun. Tapi kalau live kau boleh terus tanya. Okey. Tak faham cikgu terus explain balik semula. Okey. Kemudian kita masukkan siapa lagi? 8/16 adalah 1/2. Masukkanlah 1/2. Okey. Ambil oren pula. Ni. Ni kan 8/16 kan. 1/2. Masukkan nilai yang asal 1/2. Okey, maka yang hujung sekali adalah 7/8. Yang hujung sekali adalah 7/8 lah. Boleh Boleh. Okey, jadi untuk soalan nombor 2 sila buat sendiri. Okey. Soalan nombor 2 sila buat sendiri. Hantar dekat cikgu, jawapan dia tak payah dalam bentuk pecahan pun tak apa. Okey, kamu tulis nombor pengangka saja pun tak apa kat cikgu. Dekat chat cikgu. Ya, benar. Oh, okey, kita buat aktiviti sikit lah. Pulak dah. Pulak dah cikgu ni. Aduh, siapa suruh awak bagi idea kat cikgu. Okey, kejap. Kita guna okeylah sebab hari kelas pertama ni kan. Kita bagi banyak sikit aktiviti lah. Sebab kita ada rakan-rakan baru kan. Kita guna whiteboard jap. Okey, cikgu rasa grup kita ni tak guna lagi whiteboard ni. Jadi cikgu boleh perkenalkan lah. Okey. Okey, jadi awak-awak semua kena jawab dalam whiteboard cikgu ni Dia macam Jamboard. Okey, pernah guna tak Jamboard sebelum ni? Tak. Okey, marilah hang buat explain dulu. Hang buat explain Tak pernah dengar. tak pernah dengar. Aduh. Okey, ini dia. Ini rupanya. Okey, semua nampak ini rupanya? Okey. Ini adalah kita ni cikgu tengah guna ni namanya whiteboard.v. Okey, whiteboard.v ni maksudnya apa? Setiap kamu ada whiteboard masing-masing. Okey, kalau sebelum ni cikgu pernah pakai Jamboard tapi mungkin dalam grup kita tak pernah. Jamboard ni dia ada satu whiteboard je. Semua orang conteng kat situ. Jadi serabut kepala kan. Ada download sebab apa ni cikgu make suruh download. Download mana? Whiteboard ni ke? Jamboard. Jamboard. Ni adik-beradik Jamboard. Tapi hak ni hebat level Abedio. Ni level Abedio ni. Tinggi. Apa maksudnya? Sebab setiap orang akan dapat whiteboard masing-masing. Kau contenglah kat situ kau punya jalan kerja. Okey Okey, kita sebelum cikgu nak bagi link ni, kamu kena tahu dulu macam mana nak gunanya. Okey, siapa yang guna komputer ataupun laptop ke kan, ada mouse kan? So, mouse yang sebelah kiri ni, tangan kiri kita ni kan ada kanan kiri kan, selalu kita duk ketik yang kiri kan. Yang itulah kita kena tekan dia, jangan lepas. Bila kita ambil ni pensel atas ni, nak menulis kan. Contoh cikgu dah klik ni pensel. Kalau tak saya warna hitam, nak warna biru, tukarlah. Dia mau tukar. Contoh kan. Kamu tulislah. Dulu tak tahu pun. Apa ni RMB, LMB kat mouse. Apa benda pula RMB? Tak pernah tahu maksud dia. Apa benda RMB, MB pula tu? Right button, left mouse button. Itu short dia, okey. Short form dia. Okey, ni contohlah kamu dah tulis kan, saya. Kamu nak padam dia, okey, kamu nampak dekat bahagian bawah ni ada pemadam. Okey, kamu klik dekat situ, use the eraser tools. Jangan klik hak merah-merah ni. Kalau mu klik hak merah ni, dia padam semua.
So mu ambil yang atas je. Oh. Lepas tu mu pergilah dekat situ, mu klik kiri tu, yang lepas mu padam. Gitu. Okey. Untuk mengetahui kamu faham ke tak faham apa cikgu tunjuk ni, okey, semua akan test masing-masing. Okey, ingat kita pakai hari ni, kita pakai 2 je cukup. Tak payah banyak-banyak. Kita pakai satu adalah pensel tekan je sini, mu tulis terus, dan satu lagi nak padam. Itu je, ambil yang hitam atas ni nak padam. Yang lain jangan usik-usik dulu. Dia sebenarnya boleh masuk gambar lah semua Okey, sekarang cikgu masukkan soalan dia dulu. Cepat. Maknanya selepas ni kamu tak payah salin dah soalan ni. Cikgu hantarkan kamu tinggal terus nak jawab je. Itu kelebihan dia. Cek ke sana? Bukan. Awak akan jawab dekat sini. Dekat whiteboard ni. Okey, tak apa. Kita bagi pengalaman Lepas tu dulu. cikgu kalau dah siap buat macam mana? Kalau dah siap buat nanti cikgu tahu lah kau dah siap buat. Tak ada. Kejap okey. Cikgu tahu apa permasalahan kamu tengah tanya tu kan. Dia macam main quizzes. Lepas kamu main quizzes, kamu boleh masuk kat Zoom balik lah. Macam tu lah kan. Lebih kurang macam tu dia punya cerita dia. Ni soalan yang dalam buku kita tu. Cuma cikgu nak kamu conteng kat sini supaya cikgu dapat lihat kamu punya jalan kerja. Okey, tulisan kamu tak cantik tak apa. Ingat ini bukannya kita pakai pensel tulis. Kita pakai mouse. Jadi kadang-kadang tulisan kita tu memang tak comel sangat. Touchscreen tak apa. Macam mana? Touchscreen. Touchscreen pun boleh. Touchscreen lagi. Power. Ada pen tak? Kau pakai Surface Tak. Tu iPad Pro. Toshiba. Tapi ada dia ada ni dia ada pen dia Kalau dia ada pen dia lagi cantik kau boleh conteng kan. Okey. Alright sekarang cikgu nak jemput kamu masuk dulu. Okey. Macam mana nak jemput ni? Lupa pula. Dekat sini. Bukan Orang yang mengajar lupa. Itulah kan. Bila dengar Haziq dah lupa saya. Tak ada gua. Dia Haziq mengajuk lagi. Okey, sekarang cikgu bagi link ni, kamu masuk. Okey, sebelum kamu masuk dia akan minta kamu tulis nama. Jadi jangan takutlah. Demo tulis je lah nama demo. Ke tak ingat nama? Tulis je nama Okey, so sekarang cikgu akan bagi link ni dekat bahagian chat, semua orang akan dapat. Okey, kamu klik je tu, dia akan terus pergi ke whiteboard free Dia akan minta masuk nama. Lepas masuk nama dah masuk nama kamu, lepas tu kamu tekan join. Nanti cikgu tengok siapa yang dah masuk. Okey, kita tengok. Sekarang nampak tak ada whiteboard lagi kat bawah ni kan? Okey, kita tunggu kawan-kawan masuk. Bila dah masuk, jangan buat apa-apa dulu. Bagi ni dulu. Kawan-kawan masuk semua baru cikgu akan hantar soalan. Okey, Nurina. Nampak ni. Dah masuk. Nurin dengan ni sebelah-sebelah je masuk. Okey, Haziq Wangi dia dah start dah. Okey, nampak tak dekat sini ada whiteboard kamu ni. Okey, Amna Aniqah. Fatiyah. Masya-Allah. Nama-nama korang ni panjang sungguh. Payah juga nak sebut. Husna. Okey. Arisa dah masuk. Okey, lagi-lagi kawan-kawan yang lain. Cikgu, tak Ya, boleh. saya. Kenapa tak boleh? Tak boleh keluar daripada cek apa personal. Cek tak boleh. Okey, kamu guna handphone ke guna laptop ni? Laptop. Okey, kamu klik je kat whiteboard tu. Kan link cikgu bagi tu, kamu klik dia jadi apa? Cikgu. Ya, saya Luqman. Cuba hantar sekali lagi. Okey, I try again. Okey. Okey. Tu cikgu bagi tu. Semua dapat kan? Kamu klik je, dia akan buka. Okey, cuba tadi siapa tadi? Kakak tadi siapa? Dah. Dah boleh dah. Dah boleh dah. Mestilah boleh kan? Okey. Alright, Lo dah masuk, Zudi dah masuk, Aina, Safia dah masuk. Okey. Kamu kalau nak try conteng boleh lah. Cikgu benarkan conteng dulu. Sikit-sikit tengok lulus ke tak lulus. Cuba kamu type nama kamu pendek je. Jangan panjang-panjang. Kalau nama Amna, type Amna je. Okey, dekat sini Amna nak anak nama. Jangan macam Haziq tu. Dan kau tengok Haziq dia conteng. Habis semua dia conteng. Jenuh nak padam. Jenuh nak padam katanya kan. Test dulu. Sekejap lagi baru nak bagi soalan ni. Kita test dulu. Okey. Masuk dah, cikgu masuk dah. Dah masuk, Najmi dah ada. Tu dia Lo lukis nampak tu. Nampak Lo lukis. Nampak tu. Okey. Dia Haziq start lukis juga. Dia pun tak mau kalah. Dia pun nak lukis. Takat Walidi tak main lah. Cantik. Arisa punya tulisan cantik kan. Tengok perempuan memang macam tu lah kan. Tulisan cantik, kemas kan. Orang lelaki macam tu lah lebih kurang kan tulisan. Asal boleh. Okey, cikgu rasa semua dah masuk ni. Ada lagi tak siapa-siapa yang dalam grup ni tak masuk ni?
Okay. Saya tak tahu apa nak buat apa ni. Sabar. Belum lagi. Ambo belum bagi soalan ke demo lagi. Demo Okay. contek-contek, lepas tu demo padam balik. Tu je dulu. Bagi praktis hak tu dulu. Okay. Okay, cikgu Saya rasa... selalu Jap. Nak Okey. nak padam. Tak apa. Kalau kamu tak padam pun cikgu boleh padam semua jawapan kamu. Macam mana? Hanya cikgu je boleh buat. Maksudnya siapa yang host lah boleh buat. Maksudnya cikgu. Okey, wah Nurin tengah menulis. Nurina, Pia. Tengok ni cikgu kat whiteboard saya. Nampak. Semua orang nampak ni. Okey cikgu. Okey, beres. Pia. Pia tanda love. Macam tu kan Pia. Macam-macam Pia ni kan. Najmi. Oh, Najmi pun geng holiday hampa semua ni pada lukis holiday je ke? Cikgu Geng- pandai lukis ke lah. Hampa duk pandai mana lukis. Kalau hampa lukis habis out lagi. Okey. Sekarang cikgu nak bagi soalan dia, kamu jawab Okey. Kamu tengok cikgu akan push kat kamu akan dapat soalan ni. Okey, semua orang akan dapat soalan yang sama. Dan kamu dah boleh start conteng dekat situ Okey, cikgu hantar sekarang. Tak apa. Yang kamu conteng tu automatically akan terpadam. Itu bestnya ni. Jamboard ni best je kat situ. Okey, tunggu Tengok kejap lagi sampai kat kamu. Tunggu sebentar. Oh, kenapa? Ting nampak? Nampak soalan dah masuk tu. Cikgu dah hantar soalan kat kamu. Jadi silalah jawab. Okey, sila jawab dulu. Okey, ada 2 orang belum dapat soalan ni. Husna tak dapat. Okey, Saya cikgu. nak tulis tentang. Boleh. Dia mau tulislah kat mana pun. Push teacher whiteboard tu sekarang sudah. Okey, hantar dulu. Okey, sebab ada yang tak boleh. Najmi pun tak dapat lagi kejap. Najmi punya. Tengok tulisan kita. Tak apa. Cikgu seorang je tengok. Kawan-kawan lain tak nampak pun. Relax sudah. Kejap Najmi dengan Husna soalan tak sampai. Nampaklah cikgu. Cikgu share screen. Oh, nampak okey. Saja share screen. Sekejap, apa Husna dengan ni Najmi ni? Kenapa cikgu hantar tak boleh ke dia ni? Dia tak sampai, nampak? Dia tak dapat. Ada 2 orang. Adakah internetnya? Okey, siapa yang whiteboard dia cikgu hantar tak boleh, kau tulis je lah. Tulis je soalan dia. Okey, sama dengan Najmi pun cikgu hantar tak boleh. Kejap push to current student. Okay. Okey, dalam banyak cantiklah Nurin punya tulisan pun cantik. Mana orang lelaki tulisan dia? Mana? Cik. Cikgu boleh tengok setiap orang punya kamu punya jawapan jangan risau. Najmi dengan Husna ni cikgu tak pasti kenapa tak sampai soalan dia. Okey, soalan dia tak sampai. Jadi untuk Husna dengan Najmi boleh tengok soalan dekat dalam Zoom. Okey. Saya ada problem internet. Okey, tak apa Najmi. Najmi masuk je balik dekat kita punya Zoom. Okey, masuk je kat Zoom, tengok soalan dekat Zoom. Okey, soalan dia sama je. Tengok soalan. Okey, tak apa. Okey, kejap siapa yang dah siap kejap Kena susun. Susun lah jawapan dia. Dia nak tertib menurun tuan, tertib menurun. Menurun. Alah, tak boleh. Okey, bagus dia. Stick eraser. Tak. Menurun. Menurun tertib menurun. Soalan tu. Cerdik kita. Okey, Luqman tak bergerak lagi. Luqman tak nampak pun. Akil belum. Akil baru buat. Okey, cikgu tahu yang okey, siapa yang tak boleh nak conteng kat situ kan? Dia macam nak darat semua payah. Dia darat manual, tulis jawapan kat bawah dia lah. Macam tu. Okey, cikgu faham. Tapi bolehlah belajar cuba kan. Amna sedang mencuba. Amna Anikah boleh je. Okey, Anikah ke Anikah Cikgu tulis jawapan terus Boleh. Hari ni kita bagi Chan kan. Bagi kamu biasa dulu guna whiteboard ni. Okey, sebab cikgu akan guna whiteboard ni. Jadi senang, cikgu tahu. Demo buat kerja ke tak buat, cikgu tahu tu.
Cikgu nak buat apa cikgu? Tadi saya terkeluar. Okey, Najmi tengok dekat Zoom saja yang cikgu share ni. Buat soalan nombor 2. Okey, kawan-kawan dia buat dekat apa nama whiteboard tadi kan? Tak apa. Najmi tulis je dekat buku kamu tu jawapan dia. Okey, lepas tu kamu hantarkan cikgu. Tak ada masalah. Okey. Kalau ada yang masalah internet macam itulah dia kena Cantik tulisan kita. cantik tulisan mana? Duk sembang cantik-cantik tak nampak pun. Mana dia? Besar. Oh ada nampak. Tak apa ni. Macam budak tadika tulisan ni. Tangan saja tak ada pesa. Aduh, tangan saja tak ada pesa. Tak apalah. Okey kalau tengok tulisan Zudi pun cantik juga Zudi. Nurina ni cantik lah tulisan dia. Je lah cantik kita. Agaknya dia orang ada pen agaknya cantik Cikgu, tulisan dia ni. Ya saya Cikgu. Luqman. Tertib apa? Naik ke menurun? Menurun Luqman. Tengok dekat buku menurun. kita. Tengok dekat buku kita tu, kalau buku yang kita tu muka surat 7. Soalan nombor 2. Soalan dia sama je, cuma cikgu nak dalam ni supaya cikgu boleh tengok je kerja. Nampak tu saya punya cikgu? Nampak? Tu ada Najmi. Tu boleh? Boleh lah tadi internet problem. Okey Najmi, yang sebelah 8 tu ada negatif kat depan dia. Ada negatif. Ada simbol negatif kat depan dia. Okey. 5/6 pun ada simbol negatif tu. Kalau tak boleh, Najmi tulis dekat biasa pun tak apa. Tulis dekat buku tu tulis. Nanti bagi tahu jawapan je. Okey, isi jawapan pun tulis pun tak apa. Okey, siapa yang agak internet dia agak lag, isi kat bahagian jawapan saja pun tak apa Cikgu nampak dah 18 saya kat bawah. Nampak. 12/18 mu tulis tu. Cikgu nampak tu. Kenapa? 12 mana? Mari 12 tu. Mana Tu? mari? Mu tak boleh. Mu tak boleh ambil apa 12/18. Mu kena ambil hak asal. Pecahan hak asal dia. Mu nak susun ni kan. Mu kena ambil pecahan yang asal dia. Pecahan asal 12/18 tu bukan 12/18. Dah cikgu. Okey, Luqman dah siap. Mana Luqman? Saya ada 2 nama. Kau. Biasa guna whiteboard. Tak apalah, kita belajar. Okey, Luqman Hakim dengan Luqman. So cikgu ambil Luqman lah sebab Luqman Hakim ni tak gerak kan. tu saya. Okey Luqman. Kamu susun tu tengok. Luqman pun sama, dia susun 12/18. Luqman, kita nak susun kena ambil pecahan yang asal. Pecahan yang belum ditukar. Okey, 12/18 tu pecahan asal dia berapa? Mana Saya pun tak ingat lah. Okey, yang 2/3. Jadi susun 2/3 dululah kat depan dia. Macam tu. Tujuan kita samakan penyebut tu adalah untuk tahu siapa besar siapa kecil. Tak payah padam. Aina Safia tak payah padam. Back balik. Padam sikit-sikit je. Bukan kamu. Aina Safia tadi dia terpadam semua. Gelap gelita tu. Cikgu cakap Kedah Boleh, Kedah boleh. Kita ada orang Kedah lah dalam ni. Kita ada peserta berkedah. Nanti cikgu nak cari pada Johor pula lepas ni. Dia lengkap lah kita punya satu pusingan ni. Kan? Satu pusing Semenanjung. Orang Sabah orang Sarawak ada. Tak ada lagi. Itulah orang Sabah Sarawak tak ada lagi. Nantilah kita cari Pening kita dengar. kalau Sarawak kamek-kamek lah. Kan? Dia panggil kamek. Kemek apa. Nanti kan cikgu tak faham. Okey, macam low ni pun hilang dia punya jawapan kan. Dia mungkin tertekan delete yang banyak. Kalau boleh tekan delete yang satu sahaja. Okey. 6 kita tak boleh tulis. 6 tak boleh tulis. Macam mana 6 tak boleh tulis pula? Tu 6 yang hujung kali tu. Macam-macam awak ni. Sekejap tengok mana dia Aziz ni. Lucu lah mu ni Aziz. Boleh lah. Okey. Boleh lah Aziz kan. Dia tak ada kan. Asal ada okey lah tu. Boleh tambah whiteboard pun ni. Okey Luqman dah Okey, cantik. Alright, so kita semak jawapan. Okey. Okey, boleh masuk balik Zoom. Okey, tak apa rakan-rakan yang cikgu tahu ada yang setengah struggle kan nak conteng semua tu tak apa. Ini pengenalan bagi Mahir. Lo tulisan dia agak cantik lah Lo. Lo kamu ada pen tulis. Okey, Lo tulisan dia agak cantik. Ni mestinya jadi ada pen ni. Okey, nanti cikgu tunjuk kenapa cikgu kata cantik
Okey, semua masuk balik ke Zoom kita. Dah masuk Zoom? Nampak dah tu besar kecil cikgu tu. Dah. Dah nampak besar kecil tak apa. Cikgu nampak besar ke nampak kecil? Mesti kau nampak. Tengah-tengah nasib baik. Kau tak, aku tolak poin kau. Gurau. Okey, mari kita tengok macam mana kedudukan whiteboard ni. Okey, ni dia tengok share nampak? Cikgu dapat tengok semua jawapan kawan-kawan kita. Okey, kita tengok yang tulisan paling cantik sekali. Ini dia tulisan paling cantik sekali. Okey, tengok step pertama kita samakan penyebut bawah. Okey, nampak sini Haziq dah samakan penyebut semua dah. Okey, kemudian kita nak susun balik. Okey, sebab ni tertib menurun kena pada besar. Paling besar kat sini adalah 12/8 kan. Susunlah macam tu. Okey, ini tulisan sakit mata sikit. Okey, kita tengok tulisan Luqman. Luqman ni tulisan dia comel sikit lah. Luqman ni nampak comel sikit tulisan dia lah. Boleh baca lah. Okey, yang ni Luqman dia dah terus tulis jawapan akhir. Okey, tadi mungkin dia tak cukup ruang. Okey, 11/18. Okey, cantik. Okey, buat asal. Okey, mula-mula 12/18 dah betul. Okey. 2/3 kan. Kemudian 3/18. Nampak tak pecahan asal dia 1/6? 1/6. Jadi dekat sini hilanglah kesalahan. Dia silap kat sini lah, okey. Yang lain semua betul. Ini kita panggil careless. Okey, tahniah. Okey, seterusnya kembarnya, macam kembar dia Nurin Syahirah pula. Tadi Nurin Adilia. Kan? Ni Syahirah pula nampak kan. Syahirah okey, dah masukkan pecahan asal. Okey, betul. Alright, cantik. Ini pun cantik tulisan juga kan. Bolehlah besar-besar gajah ni kan. Ke gajah lagi besar. Okey. Zuhdi. Ini lelaki sejati. Tengok kemah tulisan dia. Sedap mata memandang. Ini kita kata lelaki sejati. Macam tengok kat background dia. Luqman tengah menconteng. Okey, tak apa, nanti kita rotan dia. Okey, Akil tak habis Akil tak habis buat lagi lah Akil tak habis buat lagi. Alisha. Okey, ni Alisha ni dia bagi jawapan terus lah. Okey, betul. Alisha pun betul. Okey. Amna tak habis susun tak habis susun lagi. Okey, alright. So kita teruskan sikit lagi. Okey. Kita teruskan sikit lagi. Buat ni boleh buat. Boleh ni buat PSB. PSB tu apa? Pendidikan seni visual. Mak power. Saya di SB. Datuk Seri Fida. Amboi, mentang-mentang lah korang Pantai Timur. Amboi. Wah. Kau kena tahu lagu dia Luqman. Kan lagu DSB. Okey Fani, cikgu Fani. Fani macam mana lagu dia? Fani cikgu tak tahu sangat lah Fani. Fani siapa? Tak kenal kau. Oh, kita sama lah tak kenal. Kalau kenal ni memang tak kenal ni Okey alright. Cikgu nak habiskan satu lagi iaitu berkenaan dengan operasi bergabung. Okey. Okey, cikgu ambil masa sikit sorry kita nak habiskan operasi bergabung. Sama saja macam nombor biasa. Okey, apabila melibatkan operasi bergabung, tengok kat sini ada operasi tambah kan? Ada melibatkan operasi darab. Kan, jadi dia adalah operasi bergabung. Kita kena ikut hukum kuda baca tol. Mesti ikut kuda baca tol. Okey. Okey, so ku ni adalah kurungan lah. Okey, dah dengan ni darab dengan bahagi campur dengan tolak. So kamu mesti ikut hukum ni kalau kamu menjumpa operasi bergabung. Okay, macam mana kita nak tahu operasi itu bergabung? Senang je. Simbol dia banyak. Itu dia biasanya operasi bergabung. Okey, yang ni kita kena buat mana dulu? Agak-agaknya hak mana dulu kita kena buat ni? dalam kurungan. Dalam kurungan lah. Kan? Jadi hak tak buat. In the
kurungan. In the bracket. Not in the kurungan, in the bracket. Kurungan. Kita buat hak kurungan dulu. Okey, maknanya hak kita tak nak buat tu, kita salin macam biasa. So negatif 8/9 ni, tak payah usik dia, buat turun, dia turun ke bawah. Duduk diam-diam sini. Negatif 8/9. Okey, darab. Okey, kita selesaikan dalam kurungan ni. Dapat berapa dalam kurungan ni? Okey. Tak payah kamu pening kepala. Okey, ambil kalkulator kamu masing-masing. Tekan kat situ negatif. Okey, tekan kalkulator kamu, masukkan negatif 4. Okey, 1/3. Okey. Cikgu, Tambah. Ya, saya. daripada tadi saya tak boleh buat yang yang pecahan tu. Tak tahu nak buat macam mana. Okey, ada kalkulator tak kat kamu? Ada. Ada. Okey, kalkulator kamu yang macam mana satu? Hak yang macam ni ke? Yang saya cikgu tunjuk Ustaz. Yang macam ni ke? Hak yang macam cikgu punya ni ke? Hak mana satu dulu? Yang ni. Ni hak ni yang cikgu dah pegang ni. Tak yang saya tunjuk ni. Mana hang tunjuk? Sat. Dia ada tunjuk Kita tengok dulu kalkulator dia apa. Jangan hang kalkulator biasa sudah. Kalkulator biasa kacau. Oh, boleh. Okey, Najmi angkat atas sikit. Okey, dah nampak dah. Okey, Najmi nampak tak dekat bawah CALC tu? Bawah CALC. Ada gambar pecah-pecahan kan? A, B, pecah C ni. Ya betul. Hak itulah pecahan dia. Okey. So macam mana kita nak tekan kat situ? Okey, macam ni. Okey, pertamanya kalkulator kamu tu dia punya tunjuk dia tak sama dengan cikgu. Okey. Cuba kamu tekan satu. Cuba kamu tekan. Okey, kita buat 1/3 dulu sekejap bagi kawan-kawan yang belum mahir gunakan kalkulator. Okey, cuba tekan satu, lepas tu tekan sini. Yang bawah tu kan ada A apa semua tu kan. Kamu tekan tu. Lepas tu tekan 3. Jadi tak dia dalam bentuk pecahan. Tak jadi. Okey, tunjuk dia jadi apa? Jadi. Jadilah itulah pecahan dia. Cikgu tak sama apa macam cikgu punya. Okey, siapa tekan macam Najmi dia tunjuk tu. Okey, jap Najmi keras kat situ jangan gerak dulu. Cikgu nak pin kamu jap. Okey, nampak Najmi tunjuk kat kita tu kan? Lepas tu kena buat apa? Okey. So itu okey kalau terima kasih Najmi Okey, kejap Najmi punya macam ni kan. Kalau kita buat negatif 1, lepas tu dia ada macam ni. Betul? Ini maksud dia pecahan ni adalah negatif 1/3. Dalam kalkulator kamu dia tulis macam ni. Sebab tu siapa yang belum beli lagi kalkulator, sebab tu cikgu kata beli kalkulator ni. Harga dia lebih kurang je dengan yang kamu beli tu. Sebab cumanya yang ni nampak tak, dia tunjuk pecahan tu sebiji sama. Contoh negatif 1, cikgu tekan ni /3. Nampak tak? Dia tunjuk macam ni. Ya. Tapi dekat kalkulator kamu dia tak tunjuk macam ni lah. Dia akan tunjuk macam ni, yang bawah ni, macam ni. Dia akan tunjuk yang ni okey. Macam yang cikgu tengah tunjuk tu. Tu beza. Bulan free trial Pakai yang 3 bulan lah. Cikgu pun masih lagi free trial ni, tak habis lagi 3 bulan pakai. Tapi cikgu ada yang tak apa? Yang hard copy pun cikgu ada lah kan. Yang fizikal pun cikgu ada. Okey. Nak beli kat mana? Beli kat Shopee je. Okey, maksudnya betul lah hampa dah susun tu. Okey Najmi, okey sekarang macam mana Najmi nak masukkan negatif 4 1/3. Okey, mula-mula sekali tekan dulu negatif. Okey, masukkan simbol negatif, simbol tolak tu lah, tekan tolak. Dah. Lepas tu tekan nombor 4, dah tekan nombor 4 dah. Dah. Okey, lepas tu tekan yang ABC tu, dia akan keluar macam ni. Ting, dah. Dah. Okey, lepas tu baru masuk 1, tekan lagi ABC, ting. Dia akan masuk 3. Dah? Saya apa Dah. ni saintifik jadi. Haziq punya macam mana? Saintifik Saintifik. Okey, kejap cuba cikgu tengok jap. Macam-macam betul lah kalkulator korang ni macam-macam. Macam kalkulator kau jap. Mana tunjuk sikit. Okey. Yang ni yang cikgu. Ya boleh. Yang ni dia akan tunjuk sama tak? Ini dia akan tunjuk sama. Yang tu adik kepada yang ini. Okey, Haziq tu dia beli adik kepada yang ni. Yang apa nama bawah dia ini. So Haziq punya kat tengah-tengah.
Adik-beradik. Ayah dia mana? Adik dia, ayah dia kat rumah Ayah dia tak pergi mana-mana. Okey. So siapa yang tekan kalkulator macam tu, dia akan dapat sambung je. Lepas tu masukkan simbol tambah. Okey, masukkan simbol tambah ni cikgu buat yang cikgu punya dulu siapa yang kalkulator macam cikgu ni dia akan nampak macam ni. Okey, cikgu, kalkulator ni boleh masuk peksa? Boleh, jangan takut. Okey. 5/6. Okey. Tu dapat negatif 3/2 kan? Tu dapat kat sini negatif. Okey, kejap negatif 3/2. Okey, tapi cikgu saya punya bukan macam ni. Saya punya kan kalkulator biasa kan, dia keluar macam ni kan. Okay, kita buat yang kalkulator biasa pula Okey, masukkan dulu negatif 4, lepas tu tekan pecahan tu. Okey, 1, lepas tu tekan lagi pecahan tu. ABC tu, okey, kemudian tambah 2, tekan lagi yang ABC tu 5, tekan lagi ABC tu 6. Okey. Kamu punya kalau kamu tekan dia akan macam ni. Kamu kena tekan negatif 4. Okey, ni cikgu tunjuk kalau guna kalkulator lama Negatif 4. Tekan negatif 4, lepas tu tekan yang simbol ni. Yang ada ni kat kalkulator kamu tu dia macam ni. Kan? Ada button tu, macam ni button dia. Dia akan bagi tag macam tu. Lepas tu masukkanlah 1. Lepas tu tag lagi 3. Tambah, tekan tambah. Lepas tu masuk 2. Tekan lagi pecahan 5. Tekan lagi 6. Dah macam ni kan? Dah. Lepas tu tekan sama dengan. Lepas tu baru tekan sama dengan. Dapat berapa? 1/2. Dia akan bagi macam ni jawapan kamu. Negatif 1 tag. Lepas tu 1 tag 2. Dia bagi macam tu. Sebenarnya ni adalah negatif 1/2. Okey. Negatif 1/2 ni dalam nombor bercampur. Ini dalam pecahan tak dalam bentuk pecahan tak wajar. Okey, negatif 3/2 ni samalah. Negatif 1/2 ni sama dengan negatif 3. Mana-mana satu jawapan pun boleh. Okey, sekarang barulah kita buat iaitu darab kan. Darab. Ingat, darab nombor darabkan dengan nombor. Okey, simbol darabkan dengan simbol. Okey, kamu tekan saja kalkulator kamu. Dapat berapa kat situ? Okey, negatif 8/9. Tekan siapa yang kalkulator lama, tekan ABC 8. Tekan ABC. ABC tu jangan lupa. Okey, darabkan dengan negatif 3/2. Okey, lepas tu kamu tekan sama dengan. Okey, dapat berapa kat situ? 1/3. 1/3. 1/3. Okey, nampak dekat kalkulator Lego dia tunjuk 4/3 kan? Kamu boleh tekan shift, tukarlah dalam bentuk pecahan ni. Sorry. Terbalik pula. Patah balik. Okey, so negatif 8. Okey, cikgu masukkan balik negatif 8. Ya, boleh guna kalkulator, tak apa. Jangan tak ada dosa guna kalkulator ni. Okay. Dulu zaman cikgu, kalkulator ni kami boleh digunakan di tingkatan 4. Okey, kamu ni di tingkatan 1 dah boleh guna. Okey. Alright, so tekan nampak 4/3 kan? Guna dah. Darjah 6, kalkulator tu kalkulator biasa. Darjah 6 tu guna kalkulator biasa. Ini kalkulator scientific nama dia. Okey, scientific calculator sebab dia boleh kira macam-macam. Okey, so 4/3. Kalau kamu nak tukar dalam pecahan tak wajar pun boleh. Dapat 1/3. Okey, atau 1/3. Mana-mana satu pun tak kisahlah jawapan kita. Okey, tak kisah jawapan kita. Cikgu, jap, saya terlepas. Okey. Jap. Dah. Okey, yang lain boleh ikut yang lain? Boleh. Okey, cantik. Okey. Alright. So, kita akan berhenti di sini. Okey, minggu depan cikgu akan sambung sedikit lagi melibatkan bahagi pecahan. Okey. Kemudian baru soalan nombor kejap cikgu tengok boleh tak bagi homework ke kamu ni kan. Kita kan seminggu sekali. Oh, ni ada bahagi kan. Bahagi sebenarnya kita kena tukar apa? Okey, bahagi kita kena tukar kepada darab. Ingat lagi tak dulu kita belajar kan ni kan, bahagi kan. Pecahan sama je masa kita belajar dulu, kita tukar pada darab. Maknanya yang ni nanti ni kalau kita tukarkan kepada pecahan tak wajar dia akan jadi negatif 3/2 kan.
So bila kita tukar kepada darab, dia akan jadi negatif 2/3. Okey. So dia akan jadi negatif 2/3. So ini kalau melibatkan operasi bahagilah. Okey. Tak apa, nanti minggu depan cikgu cerita semula lah. Okey. Yang kamu boleh buat adalah soalan nombor 3. Okey, sebab soalan nombor 3 ni melibatkan tambahan darab je. Okey, so cikgu bagilah kat kamu. Yang ni soalan nombor 3. Kejap yang ni tak perlu dulu. Okey, ni nombor perpuluhan. Cikgu, Ya, saya. yang kertas reward system ni untuk apa? Sabar. Lepas ni nak cerita. Satu persatu. Semua kebanyakan semua baru kan. Jadi cikgu nak ceritalah ni. Okey, boleh serba sedikit lah serba sedikit. Sorry cikgu tak dapat habiskan pecahan ni sebab cikgu tadi ulang balik nombor asal, nombor integer sebab nanti takut kawan tak dapat ikut langsung. Okey. Alright. So kita akan sambung minggu depan melibatkan pecahan lagi. Dekat sekolah belum masuk lagi kan topik ni kan? Belum. 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 Jadi sebenarnya kamu ni dah advance ke depan. Okey, tak apalah. Jadi bila cikgu mengajar kamu kat sekolah tu, kamu lagi cepat faham. Oh, itu cikgu cakap macam ni. Okey, cuma cikgu nak bagi tahu. Mungkin ada kaedah dia berbeza. Okey, mungkin ada kaedah berbeza. Kamu pilih mana yang selesa dengan kamu. Okey? Yang penting jawapan sama, jangan gaduh. Jangan pula cikgu saya belajar macam ni, kenapa pula yang macam ni? Jangan macam tu. Mana yang kamu selesa kamu boleh ikut. Okey, boleh Alright, so ya saya. Minggu depan hari sama Ya, Rabu. dia start hari Rabu, tak ada hari lain dah, hari Rabu ya kena satu. Ada lagi hari Sabtu tapi itu grup lain itu grup lain. Yang grup kita ni memang kekal hari Rabu, kekal berpencen. Masa cikgu sampai kita ke hujung tahun lah kalau kita rezeki kan. Cikgu doakan kamu dapat masuk asrama kan. Okey.